Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 13 Ogos bersama saya Syairul Islam. Kejayaan mempertahankan penguasaan di 3 negeri Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, bukti kerajaan perpaduan terus kukuh serta diyakini rakyat. Perdana Menteri menjelaskan kemenangan itu mewakili suara rakyat yang harus dihargai dan dihormati sebaik sahaja PRU DUN ke-15 selesai semalam. Keputusan rakyat juga secara tidak langsung dapat memastikan kerajaan sedia ada meneruskan segala perancangan untuk membangunkan negara serta memelihara kesejahteraan rakyat. Justru rakyat diseru terus bersatu hati meskipun berbeza pandangan mahupun ideologi politik. Setelah bertarung sungguh-sungguh, kadang-kadang suhunya agak panas, ini waktunya semua rakyat dari semua parti, menang atau kalah, harus bersilaturahim, menjaga keamanan negara dan menumpukan perhatian, mengangkat martabat negara dan membela nasib rakyat. Ini tumpuan kita. Bagi pihak kerajaan perpaduan, saya ingin beri jaminan terutama terhadap persekutuan yang terus kekal dan kukuh selepas PRN ini. Kita akan terus berterus bekerja, berkhidmat sesuai dengan hasrat kita membangun Malaysia Madani dan dasar ekonomi Madani yang telah kita umumkan untuk ini. InsyaAllah mulai Isnin kita akan terus bertugas, bukan sahaja seperti biasa, tetapi lebih tekun dan keras bekerja supaya Malaysia akan mencipta kejayaan yang dibanggakan. Barisan Nasional BN akan terus bekerjasama dan memperkasa sinergi bagi mengekalkan kerajaan perpaduan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Mat Zahid Hamidi berkata kerjasama itu akan terus dibentuk hasil mandat diperoleh pada PRU DUN ke-15 di 6 negeri. BN juga mengucapkan tahniah kepada calon yang menang. Namun, bagi yang tidak berjaya, digesa beristiqamah dan tidak berhenti untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat yang kini berdepan pelbagai cabaran. Mengulas lanjut, beliau berkata pelaksanaan tanggungjawab rakyat dalam proses pengundian kali ini dilihat terus menyuburkan proses demokrasi dalam negara. Kini tibalah masanya untuk semua bersatu hati dan terus bekerja keras demi memastikan perpaduan dipelihara serta kestabilan dijaga demi kemakmuran rakyat Malaysia. Hormati semua keputusan yang dibuat rakyat. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, kerajaan perpaduan akan meneliti data keputusan PRU DUN ke-15 termasuk peratusan keluar mengundi untuk menambah baik usaha menyantuni rakyat. Pada masa yang sama kita akan lihat teliti usaha pihak kerajaan persekutuan. Masih awal untuk saya komen lebih dari itu sebab banyak maklumat ataupun data belum ada di tangan. Jadi berikan sedikit masa dan saya percaya mungkin dalam masa beberapa hari. Dalam pada itu, keputusan PRU DUN ke-15 kali ini tidak jauh tersasar daripada jangkaan. Ia berdasarkan tinjauan dan kaji selidik sebelum ini. Kita akan ambil semua data ini untuk kita teliti. Cuma mungkin dari segi turnout, itu mungkin kita kena faham apa yang berlaku. Dan saya rasa nanti kita akan buat postmortem untuk fahami dengan lebih mendalam. Dominasi gabungan PH dan BN di Selangor pada PRU DUN ke-15 membuktikan rakyat mengiktiraf kerjasama kedua-dua parti.
Menurut pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, kemenangan majoriti 2/3 itu juga menunjukkan kerjasama yang baru dibentuk diterima rakyat di bawah pasukan perpaduan. Gabungan PHBN di Selangor memperoleh 34 kerusi, manakala PN 22 kerusi. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin yang juga Menteri Usaha Sementara berkata, Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor bekerjasama bagi melaksanakan semua tawaran dalam manifesto. Sementara itu, gabungan PHBN mempertimbang memfailkan petisyen pilihan raya bagi membatalkan keputusan beberapa kerusi yang dimenangi Perikatan Nasional di Dun Selangor. Datuk Seri Amiruddin berkata antaranya melibatkan Dun Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang mana majoriti kemenangan adalah rendah termasuk ada kes kertas undi tidak dikembalikan. Pasukan Peguam akan membuat penelitian lanjut. Kemenangan berjaya diraih gabungan PH dan BN di Negeri Sembilan. 31 kerusi DUN dikuasai mereka. 17 bagi PH, 14 kerusi milik BN. Hanya tewas 5 kerusi di DUN Labu, Paroi, Bagan Pinang, Gemas dan Sertik. Pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan kemenangan gabungan itu indah kerana sebelum ini kedua-dua parti merupakan seteru utama setiap kali pilihan raya. Beliau yakin masyarakat melihat gabungan tersebut sebagai pasukan terbaik yang dapat memberi kebaikan kepada rakyat. Beliau turut mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa bagi Negeri Sembilan. Terima kasih kepada pengundi yang telah keluar mengundi pada hari ini 12 hari bulan Ogos 2023 yang telah membuat keputusan, dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengundi yang terus memberikan sokongan dan memastikan kemenangan daripada Pakatan Harapan. Pada PRU kali ini, Datuk Seri Aminuddin memenangi kerusi N13 Sikamat dengan 12,730 undi mengalahkan calon PN Ahmad Raihan Muhammad Hilal. Dalam pada itu, calon BN Datuk Seri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi DUN Rantau buat penggal kelima berturut-turut apabila memperoleh majoriti 10,280. Beliau menewaskan calon muka baru PN Rosmal Malakan yang memperoleh 6,677 undi. Di kerusi DUN Ampangan pula, calon muka baru PH Tengku Zamrah Tengku Sulaiman menang dengan 6,054 undi. Beliau menewaskan calon PN Muhammad Ghazali Zainal dan calon bebas yang juga penyandang kerusi itu, Dato' Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik. Baik, dalam perkembangan berkaitan, calon Menteri Besar Negeri Sembilan akan ditentukan kepimpinan tertinggi Parti Gabungan Kerajaan Perpaduan. Menurut pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Jalaluddin Alias, perbincangan berkenaan perkara itu akan dibuat dalam masa terdekat. Soal itu bukan that's not my call. Itu bukan urusan dan juga kuasa saya. Soal Menteri Besar itu kita serahkan kepada pemimpin kita. Selepas ini saya akan berjumpa dengan semua wakil-wakil daripada Barisan Nasional. Selepas ini saya akan berjumpa dengan Datuk Seri Aminuddin untuk urusan selanjutnya. Baik, ini pula di Pulau Pinang. Gabungan PH dan BN berjaya memenangi 29 daripada 40 kerusi yang dipertandingkan. DAP memenangi kesemua 19 kerusi DUN yang ditandingi. PKR 7, Amanah 1 dan BN 2. Istiadat mengangkat sumpah Ketua Menteri Pulau Pinang baru akan berlangsung hari ini. Telah ambil kira perubahan politik di negara kita, termasuk dengan adanya perpaduan yang dibentuk. Jadi boleh kira saya mencapai sasaran ini, dan yang penting juga melebihi kerusi melebihi 2/3. Dalam hari itu, Chow kekal penyandang N26 Padang Kota setelah meraih 8,261 undi. Beliau menewaskan calon PH Heng Kong Leng dengan majoriti 7,116 undi.
Pengerusi UMNO Pulau Pinang, Datuk Musa Syed Fazir akur dan menerima keputusan dengan hati terbuka apabila hanya 2 daripada 6 calon parti itu berjaya dalam pilihan raya kali ini. Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menang di N02 Bertam, manakala N21 Sungai Aceh disandang Rashidi Zinol. Dan bagi calon kerajaan perpaduan yang berjaya memenangi hati rakyat dalam PRU DUN ke-15 ini, tekad mereka untuk berkhidmat demi rakyat. Sambil menzahirkan rasa syukur, masing-masing akan mengatakan agenda yang dibawa. Dan insya-Allah esok saya akan mula kerja saya sebagai ahli khidmat untuk Lembah Jaya ni. Okey, kepada semua penyokong jentera terutama sekali, terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada SPR kerana mengelolakan pilihan raya. Syukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang kepada saya lagi untuk mengekalkan DUN Bahaya Lepas ini dan untuk terus memikul amanah kepada rakyat di DUN Bahaya Lepas. Walaupun sekarang ini memang masih bercampur baur lagi antara percaya ataupun tidak, sebab kita lihat persaingan amat sengit, dan saya pada awal memang dalam nuri saya dah jangka dah perkara ini mungkin akan terjadi. Itu saya pesan pada jentera saya, jangan ambil mudah apabila kita berhadapan dengan seorang presiden parti. Dan saya anggap kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang amat bermakna buat saya kerana ia adalah permulaan untuk saya lakukan lonjakan. Ditambah pula bahawa senario politik sekarang ialah kita berada pada formula ataupun di bawah gagasan kerajaan perpaduan. Pengukuhan kerajaan perpaduan juga menjadi agenda peri penting dalam saya menjadi wakil di DUN Bertam. Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri di Kedah selepas memperoleh 33 daripada 36 kerusi DUN. Pakatan Harapan hanya memenangi kerusi Kota Darul Aman, Bakar Arang dan Sidam. Pengerusi PN Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mendahului kemenangan Parti Gabungan PAS, Bersatu dan Gerakan itu selepas menang di DUN Jeneri. Beliau menewaskan calon BN Datuk Muhammad Hizri Abu Kasim. Dalam pada itu, Datuk Seri Sanusi berkata senarai nama calon Menteri Besar akan diuruskan kepimpinan tertinggi PN dalam masa terdekat. Sementara itu, pengerusi BN Kedah Datuk Seri Mazhar Khalid gagal dalam cubaannya merampas kembali kerusi N08 Pedu. Beliau tewas kepada calon PN Muhammad Razi Mat Amin. Muhammad Razi yang merupakan penyandang mendapat 14,397 undi, manakala Datuk Seri Mazhar Khalid 8,024 undi. Dalam pada itu, PN turut mempertahankan kerusi Kuala Nerang selepas calonnya Muhammad Yusuf Lais Munir Zakaria memenangi kerusi tersebut dengan 19,661 undi. Lawannya dari PH, Rizwan Abu Bakar meraih 4,215 undi. Dilangkaui pula 2 DUN iaitu N01 Ayah Hangat dan N02 Kuah dikuasai PN. Ayah Hangat dimenangi Samsilah Siru dengan 10,701 undi menewaskan calon dari BN dan 2 calon bebas. Manakala kerusi Kuah dimenangi Amar Parit Mahamud yang menewaskan 2 calon lain. 43 daripada 45 kerusi DUN Kelantan milik gabungan PAS dan Bersatu. PAS menang 38 daripada 39 kawasan yang ditandingi. Bersatu pula melalui 5 daripada 6 kerusi yang dipertaruhkan. Antara nama besar calon PAS yang menang ialah Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob apabila mempertahankan kerusi DUN Pasir Pekan yang disandang beliau sejak PRU ke-9. Beliau menang dengan majoriti 12,811 undi mengalahkan calon PH. Turut mengekalkan kemenangan Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, penyandang di DUN Pacur sejak PRU ke-11. Pengerusi Bersatu Kelantan Datuk Kamarudin Maknur yang bertanding di kerusi DUN Air Lanas menang mengalahkan calon BN. BN hanya menang di kerusi DUN Galas menerusi penyandangnya Muhammad Syahbudin Hashim. Manakala PH yang bertanding di 14 kawasan hanya menang di DUN Kota Lama.
Dalam perkembangan sama, calon PH Dr. Hafizah Mustaqim membuat kejutan kerana berjaya merampas Dun Kota Lama dalam saingan 4 penjuru. Kejayaan itu sekaligus menafikan penguasaan PAS di kerusi terbabit sejak 5 penggal lepas. Alhamdulillah, insya-Allah saya berazam untuk tidak mensia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan tertinggi parti gabungan PHBN sebagai mewakili parti kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Kejayaan kita adalah merupakan kejayaan bagi rakyat seluruhnya sebab rakyat sendiri yang mahukan perubahan dan insya-Allah perubahan untuk rakyat Kelantan bermula di Kota Lama. Bagi PRU Dun Terengganu, Perikatan Nasional mengasai kesemua 32 kerusi yang dipertandingkan semalam. Kemenangan sekaligus menyaksikan buat julung kalinya tiada wakil pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri itu. Antara kerusi panas yang dimenangi PN ialah di Dun Kijal. Senator Datuk Razali Idris dari Bersatu menumbangkan bekas Menteri Besar yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said dengan majoriti 3,620 undi. Percaturan PN yang meletakkan calon wanita buat pertama kalinya juga berjaya apabila kerusi N15 Ladang dimenangi Zuraida Mat Nor. Beliau menang dengan majoriti 4,373 undi menewaskan Muhammad Sabri Alwi dari BN. Seorang lagi Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, juga tewas di kerusi tradisi yang diwakilinya di Dun Seberang Takir dengan majoriti 2,797 undi. Kerusi Parlimen Kuala Terengganu kekal disandang Datuk Ahmad Amzad Hashim dari PAS. Beliau mendahului penjumlahan undi dengan 68,369. Majoriti 47,266. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 73.34%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Datuk Haji Amzad Hashim dari Parti Islam Malaysia PAS telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian dari Parlimen P036 Kuala Terengganu. Datuk Ahmad Amzad menewaskan calon Pakatan Harapan Azan Ismail yang meraih 21,103 undi. 4 lagi Dun Parlimen Kuala Terengganu turut disandang PAS. Ini melibatkan Wakaf Pempelam, Bandar, Ladang dan Batu Buruk. Di Dungun Terengganu, PAS menang 4 kerusi Dun dengan masing-masing melibatkan pertembungan 1 lawan 1. Kemenangan itu menyaksikan PAS berjaya merampas 1 kerusi di N25 Bukit Besi yang sebelum ini dikuasai BN pada PRU 14. Antaranya kerusi N27 Surang, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Tengku Mat Fauzi dari PAS menang setelah memperoleh 17,395 undi mengatasi calon PH Osman Omar, dan bagi N26 Rantau Abang dikuasai Muhammad Fadli Rahmi Zulkifli yang juga dari PAS menang 18,959 undi mengalahkan calon BN Muhammad Asri Muhammad. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Perikatan Nasional akan mengemukakan nama calon Menteri Besar baru di ketiga-tiga negeri yang dibenangi gabungan itu dalam masa terdekat. Pengerusi PN yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ini bagi mendapatkan perkenan daripada Sultan di negeri terbabit iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sekiranya nama-nama itu diperkenan, upacara angkat sumpah akan ditetapkan mungkin dalam tempoh beberapa hari akan datang. Selain menguasai Kelantan, Terengganu dan Kedah,
PN menang di kerusi Parlimen Kuala Terengganu serta 11 kerusi DUN di Pulau Pinang, 22 di Selangor dan 5 di Negeri Sembilan. Baik, ini pula respon Parti Ikatan Demokratik Malaysia MUDA susulan kekalahan di semua kerusi yang ditandingi. Presidennya Syed Saddiq Abdul Rahman berkata akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya di atas segala kesilapan. Beliau percaya kekalahan kali ini akan mematangkan mereka sebagai pemimpin muda. Ahli Parlimen Muar itu berkata mereka perlu menerimanya dengan hati terbuka dalam melangkah ke hadapan walaupun kecundang merebut tempat di 20 kawasan DUN. Pilihan raya kali ini adalah langkah sulung dalam perjalanan muda yang masih panjang dan parti itu seharusnya menghormati mandat rakyat. 42 laporan polis diterima di 6 negeri yang terlibat PRU DUN berhubung dakwaan kad pengenalan mereka digunakan orang lain untuk mengundi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata laporan paling banyak di Selangor iaitu 16. Kita menjangkakan report atas Seksyen 7 ini akta salah guna kad pengenalan orang lain ini akan meningkat. Mungkin lepas pada pukul 6 tu ada report lagi. Kita percaya begitulah. Polis akan memanggil saksi dan pengadu dalam masa terdekat untuk melengkapkan kertas siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Negara menegaskan tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. 1,770 laporan polis diterima sepanjang tempoh kempen PRU DUN ke-15. Bagaimanapun, tiada sebarang laporan babitkan isu bangsa, agama dan raja. 3R dilapor. Timbalan Ketua Polis Negara turut sahkan 131 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh pilihan raya. Ia membabitkan pelbagai kesalahan, kebanyakannya khianat. Sepanjang tempoh selepas penamaan calon tidak ada satu pun laporan berhubung dengan isu 3R. Yang ada adalah kes-kes berkaitan dengan khianat. Ini yang banyak berkaitan dengan merosakkan poster di kedua belah pihak, fitnah dan juga dia orang buat flash mob tanpa permit polis. Dalam hari itu, beliau mengesahkan berlaku insiden provokasi di sebuah IPD di Pantai Timur seperti dalam video yang tular di media sosial. Video itu memaparkan seorang lelaki ditarik dari motosikalnya dan dikasari beberapa individu di hadapan pintu masuk IPD berkenaan. Suspek yang dipercayai terbabit dengan kematian pemandu teksi di Kuala Nerus, Terengganu direman 7 hari bermula Jumaat. Lelaki berusia 29 tahun masih dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu kerana mengalami cedera parah. Jelas Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, pihaknya tidak dapat melakukan soal siasat terhadap suspek memandangkan keadaan yang masih lemah. Di Kuala Kurau Perak, 3 nelayan warga Thailand bersama seorang tekong tempatan ditahan Maritim Malaysia ketika rondaan operasi di perairan Kerian dan Larut Matang. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Muhammad Najhan Azman Hamid berkata, bot memiliki lesen sah namun tidak memiliki kebenaran menggunakan kru warga asing. Nelayan termasuk tekong memiliki dokumen pengenalan diri berada di atas bot. Untuk perkembangan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan politik Pakistan. Senator Anwarul Haq Kakar dinamakan sebagai Perdana Menteri sementara. Anwarul Haq, ahli politik dari wilayah Balochistan, akan membentuk kabinet dan menajui negara hingga kerajaan baru dipilih.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bersama pemimpin pembangkang Raja Riaz Ahmad bersetuju Anwarul Haq sebagai Perdana Menteri sementara untuk mengharungi krisis politik Pakistan. Shehbaz Sharif dan pemimpin pembangkang telah menandatangani berhubung perkara itu untuk dikemukakan kepada Presiden. Presiden Pakistan Arif Alvi kemudiannya meluluskan pelantikan Anwarul Haq. Kerajaan sementara akan memantau PRU yang diadakan dalam tempoh 90 hari selepas Parlimen dibubarkan iaitu awal November depan. Beribu-ribu aktivis Korea Selatan berhimpun di Seoul membantah rancang Jepun melepaskan air radioaktif terawat loji nuklear Fukushima ke dalam laut. Jepun merancang untuk melepaskan air radioaktif ke dalam laut bulan lalu. Pengawal selia nuklear Jepun memberi kelulusan kepada pengendali loji kuasa elektrik Tokyo untuk melepaskan air loji kuasa nuklear Fukushima. Jepun dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa mendakwa air berkenaan adalah selamat, namun banyak negara bimbang pencemaran sumber makanan dalam lautan. Perancangan Jepun melepaskan air radioaktif itu mendorong China mengharamkan makanan dari Jepun dan mewajibkan pemeriksaan radioaktif terhadap semua import dari Jepun. 80 orang maut akibat bencana kebakaran hutan di Hawaii. Kebakaran kali ini menjadi bencana alam paling buruk dalam sejarah negeri itu. Beratus-ratus lagi dilaporkan hilang dan jumlah terkorban mungkin meningkat. Kebakaran hutan Maui merebak dengan pantas di kawasan peranginan terkenal tersebut. Pasukan penyelamat dibantu anjing pengesan masih mencari mangsa akibat kebakaran yang memusnahkan lebih 1,000 bangunan. Kebakaran ini menyebabkan beribu-ribu hilang tempat tinggal. Cuaca panas masa ini menyumbang kepada kebakaran hutan yang luar biasa di Eropah dan Kanada. Baik, ramalan cuaca dari Met Malaysia itu tadi mengakhiri berita pagi hari ini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.